Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alu hazana iza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Kepada yang terhormat Imam Besar Masjid Negeri Sembilan yang saya kasihi, kepada segenap asatizah, para alim ulama, para imam, para masyayikh di masjid yang mulia ini, wabil khusus kepada segenap hadirin wal hadirat hafizakumullah. InsyaAllah pada malam hari ini kita akan meneruskan pengajian kita kitab Bahsul Masail, yakni kita muka surat 115, tapi saya nak ulang sikit je sebab nanti tak faham, iaitu ulang 114. Jadi tentang boleh ke, iaitu soalan B, apakah hukum perbuatan nelayan Vietnam yang menangkap ikan di kawasan perairan Malaysia menurut perspektif fikih? Pendapat A mengatakan tidak boleh. Jadi dia ada satu pendapat je A. Lalu alasan dia, reference dia diambil dari Bughyatul Mustarsyidin. Dia tak boleh melanggar undang-undang berdasarkan pada kitab Bughyatul Mustarsyidin, yang ibaratnya mungkin saya baca minggu lepas, saya tak baca sampai habis sebab kita nak cepat. Iaitu mas'alatun kin, kaf. Kin tu kaf lah. Itu biasanya mungkin ini Kurdi, Sulaiman Kurdi punya fatwa. Yajibu intisalu amril imami fi kulli ma lahu fihi wilayatun kadaf'iz zakatil mali zahir. Wajib mematuhi perintah imam pada setiap perkara yang ada padanya wilayah kekuasaan. Jadi bagi kerajaan ada hak untuk memaksa. Kadaf'iz zakatil mali zahir, seperti memaksa untuk seseorang membayar zakat. Secara undang-undang boleh. Jadi sepatutnya zakat di Malaysia ni bukan lagi pilihan. Lagi-lagi sekarang nak bayar zakat sebab tax exemption, kan? Alasan dia tu sepatutnya dah wajib dah tarik zakat. Sebab memang secara fikir macam tu, zakat tu wajib. Macam solat. Solat tu wajib. Jadi wajib tarik zakat sepatutnya. Lagi senanglah kalau wajib tarik zakat. Sekarang orang bayar zakat sebab nak tax exemption. Okey lah, baguslah kan, tax exemption. Bagus, bukan tak bagus. Cuma di salah abuse. Salah abuse tu boleh apa? Lepas tu tawarkan pengembalian 50% lah, berapa persen lah, sehingga kan zakat ini ditasarrufkan oleh yang membayar zakat atau organisasi yang menyalurkan zakat tu pada perkara yang tak sepatutnya kadang-kadang menjadi bahagian daripada harta zakat. Harta zakat ini perlu ditasarrufkan kepada asnaf. Sebab itu saya kata, contoh dia, saya bayar zakat. Kalau saya bayar kepada orang yang berada di luar negara misalnya, tapi dia miskin, dia pelajar, miskin di Ibnu Sabil, sebab dia pelajar di Ibnu Sabil, means dia dalam musafir, kan? Ni Ibnu Sabil. Ibnu Sabil ni asnaf, ada dalam Quran. Ni walaupun dia ada duit Ustaz, tapi kerana di Ibnu Sabil, kita boleh bagi dia zakat. Boleh tak? Kenapa tak boleh? Boleh. Contoh dia, itu zakat. Kerana dia asnaf. Atau dia fakir, dia miskin, dia tak ada kerja. Mungkin baju dia cantik, mungkin dia ada tanah, bukan tak ada tanah Ustaz. Dia ada tanah 10 hektar kat rumah. Tanah tu, ada tanah, itu bukan berarti dia itu ada penghasilan. Tanah tak wajib zakat lah. Kena bayar kharaj, itu ada satu bab lain. Tapi itu bukan zakat. Ini kena faham beza dia. Jadi pelajar ni, dia tak ada income, dia ada outcome. So dia boleh jadi miskin atau fakir, tergantung keadaan dia. Itu tak apa.
Tapi kalau bayar zakat kepada yang amil, tapi dia tak ada authority. Boleh tak saya datang kat Negeri Sembilan ni, saya duduk Selangor. Saya amil mana? Amil Selangor, tapi datang. Saya bayar dia sebagai amil. Dia tak ada authority. Boleh ke tak boleh? Tak boleh. Kerana saya bayar untuk amil kena ada tauliah amil. Dia tak ada tauliah amil. Oh ada ustaz, dia tauliah amil negeri lain. Itu negeri sana. Ya sini dia tak ada authority. Sah ke tak sah zakat? Kena bahas. Sebab sekarang orang duk bayar amil yang tidak ada authority. Mudah cerita macam inilah. Boleh tak saya nak bayar zakat dekat amil kerajaan Saudi? Boleh ke tak boleh? Saya kat Malaysia hari ni duduk kat Negeri Sembilan ni, duduk kat Selangor ke, duduk kat Perak ke, Kuala Lumpur ke, saya nak bayar zakat, saya wajib bayar zakat. Saya nak bayar zakat dekat amil Saudi Arabia. Boleh ke tak boleh? Sah ke tak boleh sah? Cuba kita bahas benda tu secara ilmiah. Ini. Sebab itu negeri-negeri kata, mana? Kan? Kalau nak bicara ilmiah kan, kita kan sekarang, kita perlu tegur kerana ilmiah. Ini kita buka ilmiah. Boleh tak bayar? Nak tuan-tuan kan duduk kat Negeri Sembilan, baik kat Negeri Sembilan lah. Bila Majlis Agama Islam Negeri Sembilan, bangunan tinggi tu, pergi situ bayar. Kalau dia salah beri kepada asnaf, dia yang urusan, tuan-tuan dah habis kewajipan. Tapi kalau tuan-tuan salah bagi, tuan-tuan masih hutang dengan Allah SWT. Ibarat dia solat, tak cukup syarat rukun, kan tak sah solat. Kira masih hutang tak dengan Allah? Masih hutang lah. Walah, hanya Allah yang tahu. Memanglah Allah yang tahu. Tak apalah kalau kau tak nak solat, aku tak boleh nak paksa. Saya bukan yang authority. Tapi jangan nanti dekat akhirat nanti Allah SWT kata kau masih ada hutang solat, Syekh. So dah niat ikhlas. Ikhlas tapi cara tak betul, macam mana nak sah? Bayar dulu macam mana? Celup lah. Na'udzubillah min zalik, aku tak nak. Ni contoh dia, tuan-tuan. Allah Maha Pengampun. Memang Allah Maha Pengampun. Kita berbicara tentang zahir hukum tersebut. Ilmu, beramal dengan ilmu. Dia suruh bahar dengan ilmu. So tuan-tuan dekat Negeri Sembilan ni, termasuk yang paling penting institusi pun sama. Jangan hanya sebab nak bangun bilik, nak bangun bangunan, kita bayar kat negeri lain, just semata-mata nak dapat pengembalian lebih, tapi tidak ikut syarak. Kena jaga. Sebab itu dia kata, yajibu intisalu amril imam. Fa in lam takun lahu fihi wilayah wa huwa minal huquqil wajibati awil mandubah jaza ad-daf'u ilaihi wal istiqlal bi sarfihi fi masarifihi. Seumpama bagi imam tersebut tidak ada kekuasaan bagi hal tersebut, wa huwa minal huquq, dia termasuk hak-hak yang wajib ataupun sunnah, maka harus untuk daf'u ilaihi atau memberikan padanya, contoh dia, atau bebaslah bisarfihi fi masarifihi, untuk dia buat apa nak buat, tak ada masalah. Sebab itu bukan wilayah, bukan kekuasaan, bukan berada di ranah hukum pemerintahan. Wa in kana al-ma'muru bihi mubahan. Ini kalau perkara yang kerajaan perintahkan tersebut, makmur tu benda yang diperintahkan, yang diorderkan, yang diwartakan, yang diundang-undangkan. Lebih kurang macam itulah zaman moden sekarang. Perkara yang mubah, au makruhan atau benda yang makruh, au haraman atau benda yang haram, lam yajib imtisalu amrihi fihi kama qalahu Mimra Imam Romli. Kalau perkara tersebut perkara yang mubah, dia buat undang-undang perkara yang mubah, atau perkara yang makruh, atau perkara yang haram, jadi dia suruh buat benda yang haram, dia suruh buat benda yang makruh, dia suruh buat perkara yang mubah. Contoh dia makan ni mubah pada hari siang, bukan hari Ramadan. Ini kan mubah. Wajib semua rakyat Negeri Sembilan makan. Contoh dia. Ini itu mubah. Makruh, merokok. Wajib semua rakyat Negeri Sembilan isap rokok. Misalnya, kat Negeri Sembilan haram. Wajib semua rakyat Negeri Sembilan isap rokok. Padahal haram. Contohlah ni, benda yang haram. Kalau menurut Imam Romli, lam yajib imtisalu amrihi, tak wajib untuk mematuhi perintahnya.
Wa taraddada fihi fi tuhfah. Tapi Imam Ibnu Hajar dia taraddud, means dia macam ragu-ragu atau ialah ada perbincangan. Dia macam tak sure dalam kes ni. Summa mala ila al-wujub fi kulli ma amara bihi al-imam walau muharraman lakin zahiran faqat. Lalu Imam Ibnu Hajar lebih condong kepada tetap wajib mentaatinya pada segala perkara yang diperintahkan oleh kerajaan, walaupun perkara haram, tapi hanya secara zahir sahaja. Wa ma adahu, adapun selainnya, in kana fihi maslahatun amatun, kalau bukan pada perkara yang haram, kan? Kalau bukan perkara yang haram, seperti perkara mubah, perkara makruh, tapi ada benda yang maslahah, diperintahkan benda tu mubah, tapi ada maslahah. Maslahah ni kepentingan awam. Maslahah ammah, kepentingan awam. Wajaba zahiran wa batinan. Maka wajib taat walaupun zahir dan batin. Wa illa, kalau tidak, fa zahiran faqat. Kalau tak ada maslahah, benda tu mubah dan makruh, tak ada maslahah, zahir saja. Okay. Maksud taat secara zahir. Apa zahir, batin nanti? Wal ibratu fil mandubi wal mubahi bi aqidatil ma'mur. Nak dianggap benda ini, benda yang diperintah ini mandub atau mubah. Nak anggap benda ini benda sunat atau benda yang harus. Kan ada khilaf. Ulama ni berbeza pendapat. Ni ke kan? Khilaf kita panggil. Benda yang macam ni, untuk menilai dia benda ini mubah atau mandub atau sunat, ini bi aqidatil ma'mur. Allah sesuai dengan kepercayaan orang yang diperintah tadi. Kita lah. Wa makna qaulihim, adapun kata-kata ulama, yakni Imam Ibnu Hajar dan Imam Romli, zahiran, perkataan zahir tadi, wajib taat zahir sahaja, tidak batin. Wajib taat zahiran dan batinan. Contoh dia, apa dia kata? Annahu la ya'thamu bi adamil imtithal. Kalau zahir sahaja bukan batin, berarti kalau dia tak taat, dia tak dosa. Dia tak taat, dia tidak berdosa. Ni contoh dia. Kalau dia tak taat, dia tidak berdosa. Wa makna batinan annahu ya'thamu, intaha. Yang dimaksud dengan wajib taat zahir dan batin, means kalau dia tak ikut kerajaan, dia berdosa. Ni. Jadi contoh dia, tuan-tuan. Dilarang rakyat Negeri Sembilan bayar zakat selain dekat Majlis Agama Islam Negeri Sembilan, dan juga rakyat ataupun asnaf. Ya, contoh dia. Kena asnaf, atau kalau amil kena Majlis Agama Islam Negeri Sembilan, misalan dia. Lepas tu tuan-tuan saja nak dapat extra money, masuk balik kat syarikat, biar syarikat tu boleh guna CSR dia. CSR yang dia bagi kadang tak asnaf pun. Kan? Kita kena tahu. Ini contoh dia. Lalu ni macam mana, tuan-tuan? Ini berdosa. Kan? Kerana benda ni benda yang wajib, zahiran wa batinan. Sebab ni benda yang sesuai syariat. Kalau menurut Imam Romli, kita nak langgar lampu merah, wajib taat zahir sahaja, tidak wajib taat batin. Means kalau langgar juga lampu merah, tak berdosa. Imam Romli. Kalau menurut Ibnu Hajar, langgar lampu merah, langgar lampu merah ada masalah ammah. Sebab apa? Kita nak jaga tata tertib. Kalau tak, nanti habis langgar sana langgar sini, susah ni. Kalau langgar semua duk pakai langgar ni habis. Maka dalam kes ini dia berdosa. Tuan-tuan langgar lampu merah berdosa. Wajib zahiran wa batinan. Sebab dia ada masalah. Kerajaan Negeri Sembilan misalnya, demi meningkatkan ekonomi negeri, dia melanggar fatwa. Contoh dia, menetapkan bahawa merokok itu wajib bagi semua rakyat lelaki Negeri Sembilan, biar membeli rokok. Contoh dia, contoh ni. Misalan dia. Maka tuan-tuan kalau tak taat, tak berdosa. Faham ni tuan-tuan? Kalau taat dah kena paksa, nak macam mana? Langgar undang-undang kan? Ini contoh dia.
Ni yang taradud tadi. Kalau menurut Imam Ramli, tak boleh taat langsung. Kenapa ada istilah taat secara zahir? Sebab kadang-kadang benda yang dipaksa kerajaan ini takut ada darar kepada kita. Kerana zaman dulu bukan senang untuk lawan, untuk berbeza pandangan dalam hal seperti ini dengan pemerintah. Lebih-lebih lagi perkara yang bersifat macam ni lah. Tapi zaman sekarang, of course, kerajaan tidak akan melakukan suatu perintah yang jelas-jelas berlanggar dengan syarak. Kecuali benda khilaf. Kalau benda khilaf, hukmul hakim yarfa'ul khilaf. Tapi ni benda yang melanggar syarak. Kan? Kalau ada kerajaan dekat dunia ni yang paksa orang tak boleh puasa bulan Ramadan, kan? Habislah kena demonstrasi lah kan. Kan? Itu orang gila buat macam tu. Tak ada orang nak lah. Kan? Ni. Paling-paling pun wallahualam betul atau tidak seperti negara China. Dalam isu apa tu nama dia? Uyghur. Saya tak tahulah dekat mana, Xinjiang ke apa tah nama dia. Yang mana, sebab saya tak pernah pergi sana, so saya tak tahu. Dan disabitkan perkara tersebut benar, maka itu melanggar hak asasi manusia. Ini. Tapi kalau ia bersifat syar'i, LGBT haram di dalam Islam. Kerajaan melarang LGBT secara mutlak. Akad. Jadi lebih kukuh. Lebih wajib kita taati dan kita sokong. Ini yang sepatutnya. Bersama-sama. Hadirin wal hadirat abizakumullah. Ni contoh saja saya syarahkan yang ada dekat dalam buku ni. Wa qala Shinqaf wal hasilu. Shinqaf saya tak ingat. Syarqawi ke siapa saya tak ingat. Ulama tersebut. Wal hasilu, kesimpulan dia, annahu tajibu ta'atul imam fima amara bihi zahiran wa batinan mimma laysa biharamin aw makruhin. Inti dia, kesimpulan dia, wajib mentaati kerajaan pada perkara yang kerajaan perintah secara zahir dan batin. Means ada konsekuensi berdosa kalau tidak taat pada perkara yang bukan haram dan makruh. Mana ada kerajaan suruh buat benda haram? Tak ada kerajaan suruh buat benda haram. Perintah maksud dia, wajibkan benda yang haram. Ada tak? Kat Malaysia tak ada. Tak ada. Janganlah pula, ni kerajaan suruh bayar cukai Ustaz. Menurut imam ni, contoh dia, cukai ini bid'ah yang paling keji. Tunggu dulu, ni ada perbahasan. Ada khilaf di kalangan ulama. Ada perbahasan tentang cukai. So, ini bukan perkara yang pasti. Gitu jangan. Yelah dalam kitab Turas, kitab kuning kata imam ni, syekh ni, contoh dia. Tunggu dulu tengok. Khilaf ke tak khilaf? Itu. Ini ada perbincangan. Masalah cukai ni dah ada perbahasan dia. Kan? Dia ada bab khusus perbahasan tentang cukai. Fal wajibu yata'akkad. Kalau wajib lebih kukuh lagi menjadi kena taat. Kerajaan Negeri Sembilan mewajibkan semua rakyat, sama ada laki atau perempuan yang Muslim, wajib untuk solat 5 waktu. Yang meninggalkan solat dengan sengaja dan ditangkap oleh penguatkuasa boleh dihukum enakmen jenayah syariah Negeri Sembilan. Ada kan? Ada. Kalau buka tu, penguatkuasa sila tangkap tu. Wajib taat. Misalnya. Wal mandubu yajibu. Kalau yang sunat menjadi wajib. Kerajaan Negeri Sembilan, contoh dia, ni contoh, mewajibkan bahawa rakyat Negeri Sembilan diwajibkan untuk berpuasa Isnin Khamis kecuali orang yang dalam keadaan sakit. Contoh dia. Berarti benda sunat kan puasa. Jadi wajib. Ini kalau ibarat ni boleh jadi wajib. Tapi takkanlah kerajaan nak buat macam tu. Ni contoh. Wa kadza al mubahu, begitu juga perkara yang mubah in kana fihi maslahatun katarki syurbi tambaki. Begitu juga perkara yang mubah
Kalau ada masalah, maka dia jadi wajib. Seperti larangan untuk meninggalkan isap rokok. Ni tanbak tu apa? Tanbak ni, tambaki ni tobacco. Kalau tak salah tobacco. Naun min tobacco. Tambaki. Katarki disuruh. Kerajaan Negeri Sembilan memerintahkan rakyat Negeri Sembilan untuk meninggalkan isap rokok. Jadi wajib. Wajib meninggalkan isap rokok. Ini. Oh boleh ni. Ini saya baca. Bukan saya tak baca. Idza qulna bi karahatihi. Kalau kita berpendapat ia adalah makruh. Dia makruh isap rokok. Kita berpendapat dia makruh. Kerajaan suruh tinggalkan isap rokok. Jadi wajiblah tinggal. Li'anna fihi khissatun bidawil hayat. Kerana padanya ada suatu kecacatan. Kesah. Dia tak patut tak patut. Yang memiliki ialah keadaan bagi diri tingkah laku. Waqad waqa'a, dan benar-benar pernah terjadi. Sesungguhnya sultan, pemerintah. Jadi ada satu kitab. Ada cerita sikit. Ulama. Jadi cerita dia dekat Turki ni, ada satu ulama sufi di Palestin, nama dia Syekh Abdul Ghani Nabulusi. Dia dari Nablus. Nablus ni sekarang ni dekat tanah Israel, kita kata Palestin lah. Dia mencuri dia kita. Abdul Ghani Nabulusi ni ulama sufi hebat. Cuma dia ada satu kaul pelik. Dia kata boleh hisap rokok dengan alasan menambah khusyuk solat. Menambah khusyuk dalam ibadah dan lain-lain. Dikarang satu kitab. Dikritik oleh ulama Uthmaniyah. Daulah Uthmaniyah dikritik. Ditukarkan hukum tu jadi haram. Khisah. Sebab itu ulama Turki pada hari ini, dulu dan hari ini, condong kepada haram. Isap rokok tu haram. Tapi kalau di Indonesia terbalik. Indonesia, saya termasuk mengharamkan rokok. Lepas tu ada banyak kiai-kiai dia isap rokok depan saya. Terbalik kot. Bukan apa, waktu perbincangan fatwa tu lah Jenah Basuh Asail tu, tahun 2008. Majlis Ulama Indonesia mengharamkan rokok. Lepas tu kiai-kiai tu memang ada basuh masail. Dengan kitab-kitab dibawa hadis. Dia buka kitab. Perbahasan hujah, usul fiqhnya dan lain-lainnya, lain pendapat. Tapi kita tahu di Indonesia dia tak ada otoriti agama. So fatwa MUI itu bukan fatwa pun. Dia tak ada mengikat. So contoh dia. Inilah, ni dia cerita. Waqad waqa'a. Jadi pernah terjadi sultan ini memerintahkan naibnya, wakilnya, untuk menyuruh, mengajak masyarakat untuk tidak mengisap rokok di pasar dan juga di kafe. Jadi orang kalau pergi Eropah, dia panggil bar, tempat mabuk lah itu kan. Negara bukan Islam. Negara Islam, tempat kita bersosial itu dipanggil kahawi. Kahawi ini maksudnya kahwah, kopi. Kopi ini maksud kafe lah. So memang orang Arab ni memang kaki minum kopi, isap rokok. Orang Arab ni asal dulu. Jadi saya pergi Morocco ni, setiap jalan, setiap zangkah ada kafe. Kafe tu mesti ada TV, satelit, parabol dia panggil. Kafe kopi. Memang kaki minum kopi orang Arab ni. Ada orang ni, dia kerja kerajaan, pencen je, dapat duit pencen, kerja dia tak tiap hari duduk dekat coffee shop. Dari mula pukul 9 sampai Zuhur, balik solat, tidur, bangun petang, pergi kafe sampai maghrib, balik rumah makan malam, keluar pergi kafe sampai pukul 12 malam, balik tidur, bangun pagi. Itulah tiap-tiap hari.
Al-kisahnya ada satu orang Malaysia ni pergi ke Morocco, ingat nak jalan-jalan. Jumpalah kawan ni. Kawan ni bawa dia jalan-jalan pusing dekat bandar, dekat Meknes, 1 jam, 2 jam. Ambil gambar semua. Lepas tu seminggu dia ajak pergi kafe, duk tengok bola, tengok apa, dia minum kopi. Stres orang tu. Sampai dia cari-cari nombor telefon kedutaan bagi nombor saya. Suruh saya bawa jalan-jalan fulan tu. Boleh jadi macam tu. Dan memang dia kata boleh jadi gila duduk situ sebab orang Morocco memang kerja dia setiap pagi malam pergi kafe saja. Laki dia lah. So ada kawan ni, makcik ni, suami dia macam tu. Jadi tiap-tiap hari dia membebel kat saya, bukan bebel kat husband dia, bebel kat saya. Laki aku ni pagi siang malam kafe saja. Balik-balik nak minta makan. Tu je kerja dia. Dia kata, tak buat benda lain dah. Dia kata. Saya kata, dapat dia pencen macam tu lah. Dia kata, siapa suruh? Ini fakta. Kahawi. Fakhalafuhu wa syaribu fahum al-usatu. Kalau lalu mereka melanggar perintah kerajaan, perintah sultan tadi. Dan orang ni semua pergi minum, pergi isap rokok juga. Maka mereka ini semua maksiat, berarti berdosa lah. Wa yahrumu syurbuhu al-an imtisalan li amrihi. Bahkan hukum dia haram isap sekarang kerana mematuhi perintahnya. Walau amara al-imamu bi syai'in summa raja'a. Kalaulah seorang imam kerajaan memerintahkan dengan sesuatu lalu dia tukar pendapat. Walau qabla talabbusi bihi, walaupun sebelum dia melakukannya, lam yaskut al-wujub, maka tidak gugurlah perkara yang wajib tadi. Ni dia tetap wajib untuk taat. Okey. Jadi hadirin wal hadirat ini jelas untuk mentaati peraturan kerajaan. Kenapa kita nak buat? Ni contohnya. So, kes lampu merah, kamu fikir sendiri. Ini sama dengan tadi, memancing di bukan jurisdiction dia. Walaupun secara hukum laut itu tidak ada yang memiliki, tapi kerana taslik itu adalah kekuasaan yang dimiliki oleh kerajaan. Dia menguasai negeri tanah air tersebut, maka dia ada hak untuk melarang kapal selain daripada kapal Malaysia untuk memancing kat situ. Nelayan selain dari nelayan Malaysia, contoh di Vietnam, memancing di situ. Boleh tangkap? Boleh. Wajiblah dia taat sebab dia dah masuk jurisdiction. Means dia ini berada di kekuasaan negeri perairan kita. Keputusan khilaf Imam Ibn Hajar tidak boleh dari segi zahir dan batin kerana larangan yang terdapat dalam undang-undang antarabangsa tersebut adalah maslahah terhadap umat. Imam Romli boleh kerana dianggap benda itu melanggar syarak dia asas tu. Padahal tak. Nanti kita boleh bincang lebih dalam perkara ini. Catatan, pihak lajnah perumus memutuskan khilaf berdasarkan ibarah pendapat A. Jadi ibarah Bughyah ni lah. Ni memang kita panggil ibarat yang sakti. Sakti ni, wah hebat lah kira. Okey, soalan C. Adakah pasukan maritim Malaysia berhak merampas dan seterusnya menjual hasil tangkapan mereka? Tidak boleh. Pendapat A kata tidak boleh. Dia ambil dari mana? Buhyatul Mustarjidin, Fatwa Ibn Ziyad dan Fathul Mu'in beserta hasyiah dia. Jadi masalah tunkin adalah pendapat dari Kurdi mengatakan sultan, maksud dia kerajaan, zaman dulu sultan lah. Sekarang ni kita bahasakan dengan kerajaan sebab tergantung negara kan. Ayyana sultan ala ba'dir ra'iyah. Jadi kerajaan menentukan kepada setengah rakyat sesuatu kulla sanatin pada setiap tahun seperti sejenis duit untuk ditasarufkan demi maslahat. In adduhu, kalau mereka ini menunaikannya, melancarkannya atau buat benda tu,
an tayyibi nafsin, disebabkan untuk kebaikan dia, la khaufan wa hayaan, bukan kerana takut dan bukan kerana malu minas sultan, daripada kerajaan, au ghairihi, atau selainnya, jaza akhzuhu, maka boleh untuk diambil harta tersebut. Wa illa fahuwa min akli amwalin nas bil batil, kalau tidak ia termasuk di dalam memakan harta manusia pada perkara yang batil. La yahillu lahu at-tasarrufu fihi biwajhin minal wujuh, iaitu tidak halal baginya untuk mentasarrufkan harta tersebut dengan mana-mana jalan sekalipun. Wa iradatu sarfihi fil masalih la tasiruhu halalan, walau ada pun mentasarrufkannya untuk perkara yang ada maslahat, tidak menyebabkan ia menjadi halal. Boleh faham tuan-tuan? Ini adalah pendapat Kim. Lalu ibarat daripada fatwa Ibn Ziyad, mas'alatun idza imtana al-'abdu min khidmati sayyidi al-khidmah al-wajibah alaihi syar'an falahu darbuhu darban ghaira mubarrihin in ajada fihi dhalika wa laysa lahu darbul mubrih bal yamna'uhu hakimu minhu fa in lam yamtani fa huwa kama law kallafahu min al-'amal ma la yutiqu bal aula. Masalah ketika seorang hamba malas nak buat kerja yang wajib secara syarak, maka boleh bagi tuan dia untuk memukul dia yang tidak membahayakan. Kalau dia sampai buat benda macam tu, boleh. Dan tidak boleh bagi dia untuk memukul yang dapat melukai. Malah hakim boleh melarang tuan untuk memukul hamba yang menyakitkan hamba tersebut. Mubarrihin, darbun mubarrihun, darbu mubarrih ni yang membuat orang cacat, yang pukul yang sekira sakit sangatlah, yang menyebabkan dia dah tak boleh guna anggota dia, atau akan menyebabkan berhari-hari perlu kepada pemulihan. Contoh dia libas, kan, rotan yang libas dan lain-lain. Fa in lam yamtani fa huwa kama law kal. Kalau dia tidak mencegahnya, maka kalau dia membebankan dengan amal yang dia tak mampu, bal aula, lebih utama, idh hadza rubbama adda ila zuquqi bi jami'i tahrim fa hina idzin yabi'uhu. Maka kalau memang hamba tu tak nak buat kerja ni, jangan pukul dia, jual lah dia. Kan? Ni dia kata, in ta'ayyana tariqan bima intahat ilaihi raghbat fi dhalika zaman wal makan. Masalah tu la yajuzu ta'zir. Masalah tidak boleh menghukum ta'zir dengan mengambil harta. Yani dan tidak kufur dengan hanya mengambilkannya ila akhirih. Ini pendapat A. Pendapat B, tafsir. Jadi yang ketiga tu pun sama, ta'zir. Okay. Lalu tafsir, jika dalam kawasan yang dimiliki, tidak harus. Jika bukan dalam kawasan yang dimiliki, bukan kawasan yang dimiliki, harus. Jadi diambil daripada kitab Hasyiatan Kulyubi, Far'un minadh zahiri, termasuk daripada yang zahir adalah samakul barki wa saydil bahri wal bahri wa jawarihima wa syajaril aikati wa thimariha fala yajuzu fiha tahajjurun wala ikhtisasun wala iqta'un walau irfaqan wala akhadhu ammalin wal aw iwadun mimman ya'khudhu minha syai'an wa qad ammat al balwa bihadha fala haula wala quwata illa billah. Na'am, yamlikuha tab'an lil buq'ati idza malakahu malikaha kama marah. Malakaha kama marah. Maksud dia apa? Seperti zahir ikan, binatang-binatang kat laut, darat ke, kan, yang sungai ke, dan benda-benda yang ada dekat tanah kosong ni, pokok, buah dia, tak boleh kita melarang orang lain untuk mengambil manfaat. Orang nak ambil ikan, ambil lah. Dalil dia. Tak boleh kita nak kata tak boleh. Oh, tak boleh, ni milik aku bukan milik kau. Tak boleh. Nelayan nak ambil, jumpa ikan-ikan, makan lah, makan. Nak pancing-pancing. Tak boleh nak suruh dia ganti ke apa, tak boleh.
Lalu tapi kenapa ada yang terjadi sekarang? Itu dah umumul balwa. La haula wala quwwata billah. Tapi boleh kalau memang dia memilikinya kerana tanah tersebut milik dia. Contoh dia apa? Contoh dia pokok. Pokok tu dekat tanah saya. Tu milik saya lah. So boleh tak saya larang orang lain ambil? Boleh. Kalau orang tu pergi ambil, saya suruh diganti. Boleh tak? Boleh. Tu milik saya. Ini alasan dia. So dia kata kalau tanah tersebut dimiliki oleh kerajaan, kenapa tak boleh? So kes ikan tadi, kalau si Vietnam tadi curi ikan tersebut, bukan curi lah, dia memancing di tempat tersebut, kerajaan nak ambil ikan dia, kerajaan nak jual ikan tu sendiri, boleh lah. Ni alasan dia. Sebab apa? Sebab itu tanah dia, laut dia. Tapi kita dah sebut pada keputusan yang minggu lepas, 2 minggu lepas, bahawa kes ikan tersebut dia tak dimiliki oleh mana-mana. Setahu saya, mungkin maritim pun saya tak tahu, tak sure, tapi benda-benda yang disita ni, contoh dia, polis tangkap laptop yang ada software yang tidak asli, yang tidak yang curi, yang pirated, kan, bukan ada license. Contoh dia, nanti kerajaan polis akan sita. Dia bukan suka-suka sita je, dia terus ambil, dia buat harta dia pergi jual, tak boleh. Dia kena ikut prosedur, kena ikut mahkamah, kan? Betul tak? Dia kalau dia kena hukum, dia kena saman dulu baru dia return. Boleh tak dia ambil? Kita pakai je lah. Mana boleh, polis takkan buat ni. Lepas waktu-waktu dia nanti diwartakan untuk pelupusan. Kecuali kalau duit tu, contoh dia tangkap scammers. Scammers tu kena jenayah, masuk penjara. Kan? Duit tu bukan duit scammers tu pun. Duit tu duit orang lain yang scammers tu curi. Itu bab lain. Kan? Itu pun ada prosedur dia. Dia bukan boleh pakai je, tak boleh. Ini yang dimaksudkan. Jadi hukum negara tu dah sesuai syarak. Perbahasan. Pendapat C tidak berhak. Umdatul Mufti wal Mustafti, dan juga dalam kitab Hasyiah Baijuri. Dia pakai ini dalam Umdatul Mufti wal Mustafti. Masalah pada orang yang biasanya berada pada tempat di laut untuk tangkap ikan. Afta Ibnu Ziyad. Ibnu Ziyad memfatwakan pada orang yang duduk dekat dengan laut, dia boleh memancing nelayan lah daripada laut tersebut. Dia, bapa dia, atuk dia, faja'ah akharu wa arada huwa yustadu minal mahali alladhi yustadu bi annahu laysa liman ya'tadu al-istiyad min dhalika al-mahal man'a ghairu min al-istiyad minhu yana mushtariku bainal muslim. Jadi tak boleh larang. Saya duduk dekat tepi laut, saya dah biasa mancing kat tepi laut. Contohnya, boleh tak kalau orang datang nak mancing tu? Tak boleh, aku dah duduk tok nenek semua, aku duduk sini, ni laut ni aku punya. Boleh tak? Mana boleh? Mana boleh? Kecuali saya beli tanah tu saya nak bina hotel ke, nak bina rumah saya, orang tak boleh beli, orang tak boleh larang. Itu tempat saya, orang tak boleh nak masuk, saya boleh larang. Tanah tu lah. Laut tak? Laut adalah milik semua. Nelayan semua nak nelayan. Itu maksud dia. Ini dalam kitab Umdatul Mufti wal Mustafti. Dalam kitab Baijuri fi ahkamil ghasab, dia termasuk dalam hukum mahkamah ghasab, wa huwa lughatan akhdhu syai'i dzulman mujaharatan wa syar'an istilahu ala haqqil ghair udwana. Iaitu ghasab tu apa? Secara bahasa mengambil sesuatu secara zalim dan terang-terangan. Contoh dia, ini barang tuan-tuan, saya ambil. Ini secara bahasa itu nama dia ghasab. Sebab tu, okay. Lalu dia kata apa? Wa syar'an, secara syarak, al-istila'u, menguasai ala haqqil ghair, pada hak orang lain, udwanan, dalam keadaan sengketa. Jadi masa dia pergi ambil barang tersebut, itu nama dia ghasab. Ini nama dia ghasab. Tak boleh. Keputusan tidak berhak. Catatan, tafsil yang diberikan oleh kumpulan B ditolak kerana perbahasan ini berkaitan dengan Laut Cina Selatan. Jadi kita sedang bahas tentang Laut Cina Selatan. Besar.
Kan? Bukan membahas tentang tanah macam saya tadi. Saya beli tanah, ada pokok tumbuh kat tanah tu, boleh tak saya larang orang lain untuk ambil? Boleh lah, itu tanah saya tu. Bebas lah nak buat apa. Ni contoh dia. Okay. Catatan tambahan. Mubahithin atau bahith berbeza pendapat tentang tindakan yang pasukan maritim Malaysia lakukan. Adakah ia termasuk ghasab ataupun ta'zir? Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Lajnah Perumus, bahawa wujudnya batas di perairan Malaysia adalah disebabkan perjanjian yang telah dibuat mengikut Resolusi Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB, United Nations. Oleh kerana itu, Lajnah Perumus telah meminta para mubahithin untuk memberikan jawapan kepada soalan A dan B berdasarkan perjanjian yang dipersetujui antara Malaysia dan Vietnam. Jadi, iaitu apa? Dia minta untuk berikan jawapan mengikut peraturan yang telah ditetapkan oleh PBB. Keputusan tidak boleh mematuhi perjanjian yang melanggar syariat. Alasan dia tu, ini adalah perjanjian yang melanggar syariat. Bagi diorang tak boleh. Oh, tak macam tu lah kalau anak. Budak-budak ni dia tak buka kitab lagi. Dalam Majma'ul Fiqh ada bahas benda. Majma'ul Fiqh Al-Islami ada bahas tentang undang-undang internasional yang wajib dipatuhi. Jadi memang ibarat dia tu adalah ibarat sivil. Ibarat sivil. Macam kita ni, kita dengan sama Muslim negara Islam, tu ibarat yang tadi tu semua sivil. Tapi kalau kita dah masuk perbahasan PBB, budak-budak patutnya rujuk kepada lintas mazhab. Sebab apa? Kita berhubungan dengan orang yang berbeza mazhab dengan kita, tu satu. Lintas negara, lintas agama. Means kita deal dengan negara yang tak iktiraf hukum agama Islam. Ini dia masuk dalam bab siasah. Fiqhus siasah, dipanggil fikih politik. So dia ada, dalam politik ni memang ada perjanjian. Nama dia ahdu. Perjanjian. Kan kafe ni ada kafe mu'ahad, betul tak? Rasulullah SAW authority. Dia tu Rasul, menguasai seluruhnya. Hukum hakam yang keluar daripadanya menjadi syarak, betul? Tapi kerana pada waktu sebelum Fathul Mekah, sebelum Islam ini terbukanya Islam, kan? Inna fatahna laka fathan mubina. Ini sebelum tu, iaitu Rasul tetap ada yang namanya Perjanjian Hudaibiyah. Kan? Perjanjian Hudaibiyah. Ini menunjukkan bahawa kita kena iktiraf apabila kita berhidup sosial, ialah sebagai manusia. Social ni means kita hidup as a human. Ada orang yang bukan daripada negara kita. So ini yang dipanggil dengan fiqh siasah, fiqh yang bersifat politik. So dia ada dipanggil dengan perjanjian. Ini nama dia adalah, contoh dia Perjanjian Hudaibiyah. Betul tak? Di mana antara Rasulullah SAW dengan Arab yang kufar. Perjanjian Hudaibiyah. So ada dia buatlah perjanjian dan wajib untuk mematuhi perjanjian tersebut. Rasulullah SAW duduk di Madinah, membina negara Madinah. Ni di budak-budak tak cukup. Yang buat bahis-bahis ni tak cukup cari ibarat ni. Kalau saya ambil ibarat dekat dalam kisah piagam Madinah. Jadi Rasulullah SAW hidup di Madinah, ada kaum Yahudi. Dia bukan Islam. Kan? Dia bukan Islam. Maka Rasul siapkan treaty dengan mereka. Dipanggil dengan piagam Madinah. Sahifatul Madinah. Piagam Madinah. So, kita tidak berbicara kitab fiqh macam kes tadi. Kes tadi Muslim sama Muslim. Bolehlah kita cakap macam tu. Tapi sekarang kita deal dengan orang yang bukan, not even our citizen, not even our, bukan rakyat kita. Ni negara lain. So dia patut rujuk sejarah atau rujuk-rujuk tu. Ini bukan tidak boleh mematuhi perjanjian yang melanggar syariat. Tak apalah.
Fiqh sirah nabawiyah, asyurut fi aqdil hudnah tanqasimu. Ini dia dah bahas tentang hudnah. Ila sahihin wa sahihatin wa batilatin. Fa sahihu kullu syartin la yukhalifu nassan fi kitabillahi nabihi mislu ayashtari alaihi malan aw ma'unatan lil muslimin indal hajah aw yashtari talahum ayah. Jadi dia pakai, dia kata apa, perjanjian dia ada yang sahih, ada yang batil. Kalau sahih itu semua syarat yang tidak bercanggah dengan nas kitab Al-Quran dan sunnah Nabi. Seperti syarat yang tidak mewajibkan kepada mereka harta untuk kita berikan, dan lain-lain. Aw yastartalahum ayyarudda man ja'ahu miriyal muslimah bi amanin walaqad atlaqal aimah sihhatta hadha syart akhir. Ya, khilaf juga akhir. Bolehlah kalau ada perjanjian yang berbeza dengan syarat dalam kes ini. Benda itu khilaf, benda itu adalah di luar kekuasaan kita. Ni seharusnya dia pandang kepada macam tu. Al-kabiratu thalathun. Ui, dia ambil ni. Iaitu apa? Mat'un nas minal asya'i mubah lahum. Iaitu termasuk dosa besar. Dosa besar melarang manusia pada perkara yang harus bagi mereka. Harus memancing kita larang, walaupun yang datang dari Vietnam, padahal dah ada perjanjian internasional. Tak sesuai. Saya tak setujulah dengan keputusan yang ni. Lalu dia jawab keputusan mauquf. Baru betul mauquf. Okey, betul. Mauquf tu berarti perumus tidak setuju dengan pendapat yang mengatakan tidak boleh. Saya rasa ini bukan keputusan, ini pendapat salah satu bahis mengatakan tidak boleh kerana perjanjian melanggar syariat. Keputusan dia mauquf. Jadi perumus ustaz-ustaz memandang bahawa ibarat ini tak sesuai dan dihukumi mauquf kerana tak ada ibarat lain, tak ada hujah yang lain. Kalau saya dah perjanjian internasional ni di luar ranah ialah fikih tu, susah sikit lah nak ikut. Sebab ni adalah siasah. Macam mana kita, the art of negotiation kan, bilateral. So kita kena tahu benda ni. Soalan di sekiranya pasukan maritim Malaysia tidak berhak menjual hasil tangkapan tersebut, apakah solusinya? Mauquf. Wallahu a'lam bissawab. Dah masuk waktu isyak dan kita pun habis. Kita jumpa lagi pertemuan yang akan datang. Aku qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.